Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan Sarofizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan mengenai peri mustahaknya bagi Akademi Pertahanan untuk mengekalkan peranan utamanya bagi menjana perkembangan profesionalisme pegawai ABDB. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima menghadap secara berasingan Ketua Turus Pertahanan Singapura dan isteri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan mengenai peri mustahaknya bagi Akademi Pertahanan untuk mengekalkan peranan utamanya bagi menjana perkembangan profesionalisme pegawai-pegawai Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Bertitah pada upacara Sovereign's Parade pengambilan ke-22 Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan ABDB pagi tadi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menzahirkan keyakinan Akademi Pertahanan adalah mampu untuk membantu ABDB merangka pelan pendidikan dan latihan sebagai langkah melahirkan pemimpin yang mempunyai ilmu akademik ketenteraan yang tinggi yang berpaksikan falsafah Melayu Islam Beraja di samping memperkasa nilai-nilai teras ABDB yang memartabatkan identiti kebrunaian. Baginda memulakan titah dengan menzahirkan penghargaan kepada 54 orang pegawai kadet atas persembahan perbarisan yang kemas dan penuh semangat. Beta yakin ini adalah hasil latihan yang berjaya oleh pegawai-pegawai kadet yang telah pun bersedia dengan penuh yakin untuk memulakan kerjaya sebagai pegawai tentera bertauliah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Beta gembira dan bangga dengan perkembangan positif Sekolah Pegawai Kadet sejak penubuhannya 15 tahun yang lalu, iaitu untuk julung kalinya telah menerima penyertaan bersejarah 2 orang pegawai kadet, masing-masing dari Angkatan Tentera Malaysia dan Angkatan Bersenjata Republik Singapura. Beta juga gembira mengambil maklum bahawa sehingga kini Sekolah Pegawai Kadet telah pun berjaya melahirkan seramai 804 orang pegawai tentera yang bertauliah. Sesungguhnya pencapaian yang signifikan ini adalah bukti jelas meningkatnya kredibiliti dan kematangan Sekolah Pegawai Kadet sehingga turut disambut baik oleh negara-negara sahabat. Syabas beta ucapkan kepada Sekolah Pegawai Kadet ABDB. Titah Baginda juga menyentuh mengenai rancangan penubuhan Faculty of Military Studies. Sebagai satu-satunya institusi pendidikan dan latihan pegawai-pegawai tentera di negara ini, maka amatlah mustahak bagi Akademi Pertahanan
untuk mengekalkan peranan utamanya selaku organisasi yang menjana perkembangan profesionalisme pegawai-pegawai ABDB melalui dasar Professional Military Education Manual 2023 yang telah diterbitkan baru-baru ini. Beta yakin Akademi Pertahanan adalah mampu untuk membantu ABDB merangka plan pendidikan dan latihan sebagai langkah melahirkan pemimpin yang mempunyai ilmu akademik ketenteraan yang tinggi, yang berpaksikan falsafah Melayu Islam Baraja, di samping memperkasa nilai-nilai teras ABDB yang memartabatkan identiti kebruneian. Dalam hubungan ini, beta dengan sukacita menyambut baik dan memperkenankan rancangan Akademi Pertahanan untuk menubuhkan Faculty of Military Studies dengan kolaborasi bersama Universiti Brunei Darussalam. Penubuhan fakulti berkenaan titah baginda adalah merupakan langkah positif dan salah satu inisiatif untuk mendapatkan pengiktirafan pendidikan professional military education dan adaptasi konsep lifelong learning. Fakulti ini membuka ruang bagi pegawai-pegawai ABDB untuk mengikuti program Bachelor in Defence and Security Studies yang diperolehi bermula dari peringkat kursus pegawai kadet sehingga ke peringkat kursus staf pertengahan atau intermediate staff course dan seterusnya. Master degree in Defence and Security Studies di peringkat Maktab Turus ABDB. Beta menaruh keyakinan segala bentuk perancangan dan usaha baik ini insya-Allah akan tercapai dengan dukungan serta kerjasama kukuh dari semua pihak yang berkenaan. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya bertitah menyentuh pencapaian pegawai-pegawai ABDB dari institusi pendidikan tentera luar negara. Beta juga sukacita mengucapkan syabas di atas pencapaian pegawai-pegawai ABDB yang telah meraih anugerah tertentu di institusi pendidikan tentera luar negara seperti di Maktab Turus Republik Singapura dan Australia serta kursus pegawai kadet tentera laut di Britannia Royal Naval College, Dartmouth, United Kingdom baru-baru ini. Ucapan tahniah juga untuk 6 orang pegawai ABDB yang telah menerima anugerah OBOE Endeavour Academic Excellence daripada Kerajaan Australia sebagai pengiktirafan terhadap pencapaian cemerlang mereka di dalam kursus Maktab Turus ABDB baru-baru ini. Baginda mengakhiri titah dengan menzahirkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat, termasuk ahli keluarga para pegawai kadet. Akhirnya, beta sukacita merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh warga Akademi Pertahanan, khususnya kepada Komandan Akademi Pertahanan, pegawai pemerintah, pegawai-pegawai, Colonel Sarjan, jurulatih dan kaki tangan sekolah pegawai kadet di atas pengorbanan serta dedikasi mereka dalam melatih dan mendidik pegawai-pegawai kadet
dan menjayakan upacara Sovereign's Parade pada pagi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga beta tujukan kepada para ibu bapa, penjaga serta ahli keluarga di atas suntikan semangat, bimbingan dan sokongan yang berterusan sehingga mereka berjaya mengharungi latihan yang sangat bermakna dan mencabar ini. Kepada semua penerima anugerah tertentu, beta ucapkan tahniah dan syabas. Semasa upacara Sovereign's Parade pengambilan ke-22 Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan ABDB, Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan tauliah kepada pegawai-pegawai kadet sebagai pegawai tentera dan menyempurnakan pengurniaan anugerah Pedang Kehormatan dan anugerah-anugerah kepada pegawai-pegawai kadet terbaik setiap jurusan. Upacara berlangsung di Padang Kawat Akademi Pertahanan ABDB. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB. Mengiringi keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka-Paduka Nakda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara, Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima tabik hormat diraja dan memeriksa pasukan perbarisan di bawah Perintah Pegawai Perbarisan 1211 Kapten Umar Abdul Aziz bin Haji Yahya. Royal Brunei Armed Forces Band in open order, awaiting for your inspection. Selaras dengan peranannya, Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan ABDB melatih pegawai-pegawai kadet yang berkemahiran dan berilmu untuk menanai tugas dengan baik dan mampu menghadapi cabaran-cabaran di masa hadapan. Penyertaan pegawai kadet luar negara mengikuti kursus pegawai kadet di Sekolah Pegawai Kadet dapat meningkatkan hubungan diplomasi pertahanan.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan tauliah kepada pegawai-pegawai kadet. Dengan merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kalimah Bismillahirrahmanirrahim, beta dengan sukacita mengurniakan tauliah kepada 54 orang pegawai kadet pengambilan ke-22. Anugerah Pedang Kehormatan dikurniakan kepada pegawai kadet Dayangku Nur Umiatul Afikah binti Pengiran Zainal Abidin. Anugerah Terbaik Akademik dikurniakan kepada pegawai kadet Haziq Zarfan bin Haji Awang Hasbullah. Pegawai kadet Murfiqah binti Muhammad menerima anugerah terbaik kemahiran tentera. Sementara pegawai kadet Awangku Muhammad Syahiruddin bin Pengiran Haji Tengah dipilih sebagai penerima anugerah terbaik ketahanan jasmani. Pegawai kadet Muhammad Akid bin Ayub dari Republik Singapura dipilih sebagai penerima anugerah terbaik pegawai kadet antarabangsa. Daulat for His Majesty Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah Duli Tuan Patek. Daulat ke bawah Duli Tuan Patek. Daulat ke bawah Duli Tuan Patek. التقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام. Doa selamat dibacakan oleh Komander Haji Ainul Nizam bin Haji Ibrahim, Tentera Laut Diraja Brunei, Pengarah Jabatan Arah Agama ABDB Jemaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Your Majesty, may I respectfully request your permission to march off the parade and carry on. Upacara Sovereign's Parade menjadi wadah perkembangan Kementerian Pertahanan dan ABDB khususnya dalam menanai aspirasi bagi meningkatkan tahap profesionalisme dan transformasi institusi pertahanan negara. Dari Padang Kawat ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung berangkat ke Dewan Istiadat Akademi Pertahanan ABDB bagi majlis junjung ziarah bersama pegawai-pegawai kadet yang baharu ditauliahkan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima pesambah bertemakan alias Tim Raria yang bermaksud dinamik dan kontinem. Komitmen padu para pegawai dan jurulatih berjaya membentuk pegawai kadet menjadi barisan pemimpin muda yang berhemat dan profesional. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima junjung ziarah daripada pegawai kadet baharu serta keluarga. 1 year. Just coming back. Daripada 54 pegawai kadet yang ditauliahkan, 29 adalah pegawai tentera darat di Raja Brunei, 12 pegawai tentera laut di Raja Brunei dan 11 pegawai tentera udara di Raja Brunei.
Pengurniaan tauliah kepada 2 pegawai kadet antarabangsa menjadi pengiktirafan Sekolah Pegawai Kadet setanding dengan Sekolah Pegawai Kadet luar negara. Kerja di mana? First time. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Vice Admiral Aaron Bang, Ketua Turus Pertahanan Angkatan Bersenjata Republik Singapura. Tuan Yang Terutama dan rombongan berada di negara ini bagi lawatan rasmi selama 3 hari. Tahun ini, negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura melakar detik sejarah dengan sambutan 40 tahun hubungan diplomatik dengan kerjasama di bidang pertahanan yang teguh, merangkumi lawatan-lawatan, pertukaran profesional, aset-aset, eksersis, latihan dan kursus. Menyertai Tuan Yang Terutama Lawrence Bay Seo Hon, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura, Colonel Peter Chi, Penasihat Pertahanan di Suruhanjaya Tinggi Republik Singapura, Colonel Lim Hui Wen, Head of Joint Research Department dan Colonel Joseph Peh, Head of Joint Manpower Department daripada Angkatan Bersenjata Republik Singapura. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Vice Admiral Aaron Bang. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Major Jeneral Datuk Paduka Sri Haji Muhammad Hazaimi bin Bohasan, Pemerintah ABDB. Sementara itu, di ruang lain Istana Nurul Iman, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Pengiran Al-Hajjah Saleha binti Almarhum, Pengiran Pemanca, Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, berkenan menerima mengadap Puan Sharon Beng, Isteri Ketua Turus Pertahanan Angkatan Bersenjata Republik Singapura. Menyertai Puan Sharon Beng ialah Puan Elizabeth Bay, Isteri Pesuruhjaya Tinggi Singapura, dan Puan Alice Chi, Isteri Penasihat Pertahanan di Suruhanjaya Tinggi Republik Singapura. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima mengadap Puan Sharon Beng. Juga hadir ialah Datin Umi Syafinah binti Haji Zaini, Isteri Pemerintah ABDB. Sistem keadilan yang berfungsi dengan sempurna adalah sangat penting untuk masyarakat, bukan sahaja dari segi pertumbuhan ekonomi, malah bagi masyarakat keseluruhan. Berucap pada upacara pembukaan Tahun Perundangan 2024, Ketua Hakim Mahkamah Besar menyatakan sistem keadilan jenayah mampu menghalang masyarakat daripada melakukan jenayah dan membantu perniagaan bergerak maju dan berfungsi dengan lebih stabil. Upacara berlangsung pagi tadi di Mahkamah Besar Bandar Seri Begawan. Delivery of judgments in the magistrates' courts, data has shown that 91.8% judgments. Dalam ucapan tahunannya, Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Stephen Chong menekankan perlunya mengadakan tadbir aturan berhubung dengan yuran dan tugas profesional untuk memberi maklumat kepada pelanggan. Increase in the number of applications received by collector. I'm pleased to report that in 2023, a total of 727
Sementara itu, Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa, Peguam Negara, dalam ucapannya menekankan peranan penting pejabat peguam negara dalam mendukung usaha kerajaan bagi menjamin keamanan dan kestabilan serta keselamatan sosial. Upacara tradisi pembukaan tahun perundangan menekankan peranan utama Badan Kehakiman dalam pentadbiran keadilan. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa bin Pihin Datuk Perdana Menteri Datuk Laila Utama Haji Awang Ibrahim, Penasihat Khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. I look forward to the establishment of additional guidelines and laws such as the Personal Protection Order and Code of Practice for Critical Information Infrastructure. Kementerian Halal Agama melalui Jabatan Perundangan Islam meneruskan lagi klinik undang-undang syariah bertemakan riayah warga emas bagi daerah Brunei dan Muara pagi tadi. Klinik diadakan di Dewan Serbaguna Jabatan Bomba dan Penyelamat Berakas. Hadir Yang Berhormat Pihin Undang Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Halal Agama. Klinik tersebut bertujuan menangani persoalan mengenai isu-isu kekeluargaan, pengurusan harta dalam Islam dan jenayah syariah. Dikendalikan oleh tenaga penasihat daripada pelbagai agensi kerajaan, ia diharap dapat membantu menambah pengetahuan dan kefahaman warga emas selain menyuntik kesedaran mengenai hak dan tanggungjawab serta perlindungan di sisi undang-undang syariah. Jadinya di sana ada menerangkan memastikan kemampuan suami di sana. Kebajikan masyarakat yang ditimpa musibah sentiasa diambil perhatian oleh pelbagai pihak di negara ini. 9 buah keluarga yang terlibat dalam kejadian rumah roboh dan kebakaran menerima sumbangan daripada Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Majlis berlangsung petang tadi di Ibu Pejabat Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Penyampaian sumbangan berjumlah RM45,200 kepada para penerima disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Bantuan antara lain bertujuan meringankan beban mangsa yang ditimpa kesusahan. Juga hadir Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan. Keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE Peringkat O dan International General Certificate of Secondary Education IGCSE sesi Oktober-November 2023 dikeluarkan hari ini. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan dalam siaran medianya memaklumkan 5,738 calon menduduki peperiksaan dan daripada jumlah tersebut 5,621 adalah calon sekolah dan 117 calon persendirian. Pada peringkat nasional, seramai 1,135 calon memperolehi 8 O-Level dan IGCSE ke atas dan 2,512 calon memperolehi 5 O-Level dan IGCSE ke atas. Pada peringkat sekolah, seramai 1,155 calon memperolehi sekurang-kurangnya 8 O-Level dan IGCSE ke atas, sementara yang memperolehi sekurang-kurangnya 5 O-Level dan IGCSE ke atas seramai 2,512 calon. Daripada 4,783 calon sekolah kerajaan, seramai 806 calon memperolehi sekurang-kurangnya 8 O-Level dan IGCSE ke atas dan 1,926 calon memperolehi sekurang-kurangnya 5 O-Level dan IGCSE ke atas. Bagi calon sekolah swasta, daripada seramai 838 calon, seramai 329 calon memperolehi sekurang-kurangnya 8 O-Level dan IGCSE ke atas dan 586 calon memperolehi sekurang-kurangnya 5 O-Level dan IGCSE ke atas. Manakala seramai 62 calon sekolah mendapat grade A star atau A dalam 8 hingga 10 mata pelajaran
dengan 20 daripadanya terdiri daripada calon sekolah kerajaan. Penuntut-penuntut yang mengambil peperiksaan tersebut boleh mendapatkan slip keputusan di sekolah masing-masing. Manakala calon-calon persendirian dikendaki mengambil slip keputusan di kaunter Jabatan Peperiksaan Pusat Perkhidmatan setempat aras bawah Blok C, Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat. Syarikat Pemasaran Brunei Shell BSM dengan kerjasama CAF Auto melancarkan kemudahan pengecasan pantas kenderaan elektrik yang kedua di negara ini. Majlis berlangsung petang tadi di bilik pameran BMW di Pribi. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Abdul Salam bin Haji Abdul Wahab, Pemangku Pengarah Peralihan Tenaga, Jabatan Tenaga di Pejabat Perdana Menteri, dan Awang Ridzuan bin Haji Ahmad, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Pengecas kenderaan elektrik tersebut merupakan langkah penting ke arah lanskap automotif yang lebih mesra alam dan cekap tenaga. Perkongsian strategik antara CAF Auto dan BSM memberikan kedua-dua buah syarikat kelebihan dalam pasaran yang sangat kompetitif dan mencerminkan perubahan arus dalam sektor automotif dan tenaga.